Bila when it comes to budgeting sometimes kita memanglah kita diajar untuk simpan duit tu dulu, tapi sometimes ada perasaan FOMO ataupun YOLO yang membuatkan kita tak apalah, tak payah save dululah, nak pakai dulu. Macam mana nak buang perasaan ni? Satu, kalau kita cuba, I rasa macam mana nak buang ialah dengan you kena cuba. Macam tu. You kena ambil risk sikit. Kalau selama ni duit you memang dah habis, you spend 100% you spending, you zero saving, you selesa tak? Maksudnya kalau jadi emergency macam mana? Pernah tak mengalami jadi emergency tak ada duit? Pernah lah. Most people pernah I guess. So sebenarnya salah dia kat mana? Sebab you FOMO tadi lah, YOLO tadi terikut-ikut sangat. Tapi sebenarnya dia susah nak cakap. Macam mana pun you kena buat master budget you. Maksudnya you dapat gaji, you tulis sekarang ni tak kisah you dapat gaji ke tak, I mean tak perlu tunggu gaji. Time you dengar ni, cuba you ambil satu paper, tulis komitmen you semua pergi, duit you pergi mana. Apa yang start dengan komitmen paling besar, rumah, kereta yang dah fix expenses. Tulis semua tu. Okay, lepas tu dah tolak tu fix expenses yang memang dah fix, memang you kena bayar. Patutnya you ada baki. Katakan you dah tolak baki you 1,000, tapi you tak ada saving. Mana pergi sebenarnya 1,000 setiap bulan ni? Dari mesti situ sebenarnya you dah kena tanya. So inilah FOMO dan YOLO. So bukankah lebih baik kita simpanlah dulu 1,000 tu, and then barulah kita so make the habit. Jangan simpan semua. Dia tak make sense lah untuk kita tak belanja sebenarnya duit tu. So itu yang 50-30-20 tadi. Okay, so 20 kalau ada baki 1,000 tu 20% simpan. And then the rest cuba shopping, spending, self-healing, self-reward based on the baki. The baki 80% tu. Yes. And then fix bulan depan follow up lagi. Follow up diri sendiri. Okay, berjaya tak I buat macam ni? Berjaya tak I save 200? Oh, berjaya. Boleh tak I kurangkan sikit? Sebab sebenarnya saving ni dia sebenarnya macam kita self-reward, dia addiction juga, dia addicting juga. Tengok saving kita naik tu sebenarnya motivation, self-motivation, self-reward. So kita kena see that way lah. Since Nafisah ada sebut tadi pasal emergency, Nafisah simpan emergency fund kat mana? Boleh sebut lah? Boleh, tak ada masalah. I simpan kat ASB. Sebab dia bagi return lah. And then nak withdraw pun tak ada isu sangat. Faham. So apa sebenarnya beza antara emergency fund dengan investment? Sebab ASB ni nampak macam dua-dua. Dia boleh keluar senang, tapi pulangan pun lagi tinggi daripada FD. So apa beza? Let's say kalau nak go beyond ASB, apakah yang ada kat luar sana? So investment should give you more than what ASB give you lah. Okay, so we kita tak boleh pun semua dana kita di satu tempat sebenarnya, because dia tak grow. So in order for you to grow your money through investment, you kena ada, kalau your risk allow, yang higher risk lah. Okay, kalau you take it step by step. Kalau you tak high risk, you memang ASB je, tabung haji je selama ni, why not go beyond sikit je. Ambil yang okay, maybe potential return 7-8%. Okay, lepas tu bila dah seronok lah dapat more return, okay, go lagi step by step, naik ke atas. Contoh 7-8% ni apa? Unit trust, ETF. Okay, tapi it comes with the risk lah kan? It comes with the risk lah. So bukan semualah kita letak. Itu yang kita kata tadi, kita tambah ilmu, understand the risk, and then invest sikit. What do you think about IPO untuk saham-saham? I memang suka IPO. Okay, IPO very good return, cuma lately tak, susah sikit nak dapat IPO ni. Susah nak dapat IPO, the shares. My kitchen is actually hasil daripada IPO. Your kitchen? My kitchen tu, Oh, you mean the renovation? Tu adalah hasil daripada IPO. What is the expected return for the IPO ni? Let's say expected return I pernah dapat 100%, 200%. Maknanya you sell immediately ataupun I sell immediately. Immediately? Yes, dapat immediately 9 pagi tu dia dah gap up kan, dari ni kita terus jual. Terus jual. Just took it. Yes. Tak tengok-tengok. Pada I very low risk. Very low risk. Tapi still ada risk lah. Masih ada risiko sebab ada je yang I rugi. Tapi accumulatively 90% lagi untung lah. Would you recommend it to someone yang yes, ingin lebih daripada ASB? You kena belajar, tapi you kena ada modal lah. Modal sikit. Dia one off. Maksudnya setiap round. You nak
you nak start investment, boleh start dengan IPO. Dulu ingat Nafisah ada bercakap tentang IPO ni, masih ongoing ke? Ya, ada ongoing. Cuma sekarang IPO susah sikit nak dapat. Tapi bumi kita still ada allocation. So just try. Kita cakap pasal budgeting, kita cakap pasal kehidupan, kita cakap pasal investment sikit sebanyak tadi. Now I nak cakap pasal the protection pula. So untuk protection punya premium ni, contohnya takaful, contribution, insurance premium, dekat mana dia letak tu dalam budget? Is it dalam kita punya savings ke, ataupun dekat dalam kita punya keperluan ke, ataupun ada orang maybe letak dalam keseronokan dia. Dia enjoy beli takaful. Takaful ni kalau you ada yang basic, maksudnya death benefit, macam hibah, medical card satu, okay, that it should go dalam you punya commitment lah. Okay. Tapi kalau you ada orang ada sampai medical card 3. Untuk dia je? Untuk dia je ada. Why? Bukannya boleh claim 3 pun? Okay, that's why. So 2 lagi tu akan jatuh pada kehendak. Kemahuan. Okay, bukan keperluan dah. Betul. Itulah antara yang kita kena review duit kita ni. Yang tadi Nafisah cakap awal-awal tadi tu, you buat master budget. Maksudnya you tulis, aku ada 2 medical card. Because kita sayang nak let go. Masalah ramai orang ni sayang. Everything sayang nak let go kan. So bila kita tulis tu dah terang dah nyata, ada medical card, yang ni the best medical card yang I should simpan lah. So lagi satu ni boleh let go. Okay. So Nafisah, untuk seseorang let's say dia muda lagi, belum kahwin lagi, should dia ambil takaful nyawa ataupun ambil medical card dulu? Depends company dia ada coverage or not. So kalau company ada coverage dan dia ada siapa depend on pada dia. Dia punya dependent. Maybe dia ni belum kahwin lagi tapi the whole family depends kat dia. You mean mak income bapa, dia. adik-beradik ke? Dia support family. So you need to take hibah takaful lah. Okay. Tapi and then company pula cover. Pada I hibah medical card tadi. So pada I hibah takaful is number 1 lah. So depends lah. Girlfriend dianggap sebagai dependent ke? Girlfriend lagi tak kahwin, tak ada apa lah. Tapi dia kata nak kahwin. Dia katalah. Kita tunggu. Tunggulah kahwin kan. Tunggulah kahwin. I see. Then kalau seorang keluarga, seorang ayah, seorang ibu, ada anak-anak, for the breadwinner, apa yang dia patut ambil dulu? Okay, so breadwinner pada I mesti adalah bukan hibah takaful, income protection. Income protection. So income protection means kalau breadwinner meninggal, so you akan dapat duit tu untuk ganti income dia. Hibah takaful, waris dapat duit tu sebagai hadiah. Dia so boleh buat apa saja yang dia nak. Tak payah bayar hutang orang tu apa? Betul. Bahaya. Alright. So tapi saya rasa ramai tahu pasal benda ni sebab dia banyak awareness kan. Dah banyak awareness kat TikTok everything kan. So choose carefully lah. Faham. Okay Nafisah, so kalau orang tu dia tak ada budget yang baik lah, maknanya dia tak cukup duit, patutkah dia buat saving dulu ataupun ambil takaful dulu? Tak kisahlah either takaful nyawa ataupun takaful medical card. Kalau I wajib emergency fund dulu. Emergency fund dulu. Dari segi cash flow, I cakap dari segi cash flow bukan dari segi ejen takaful. Dari segi cash flow, you kena ada emergency fund dulu. Okay, emergency fund dulu sebab kalau tak, you akan keep repeating tak ada duit. Jadi emergency, you tak ada duit, you ambil dari gaji you. Lepas tu you berhutang. So emergency fund mesti dulu. Okay. So kalau nak cakap pasal medical card, we still have hospital government masih to cover. Tak ada masalah pada I. Tak ada masalah. Emergency whatsoever, they are good. Pergi je facilities kita. Okay, so kalau you ada dependent, macam tadilah income protection. So sebenarnya kita, itu yang kita kata tadi, financial literacy, financial knowledge akan jadi self-defense you. Walaupun 10 ejen datang kata, sorry ejen, 10 ejen datang kata, you perlukan hibah takaful, you perlukan medical card. Tapi you know where you are. Situasi kewangan you. I cakap pasal situasi kewangan, cash flow you. Okay, cash flow you sebenarnya sesak, tak boleh pun tambah. Bukanlah kita nak tawakal, tapi along the way bila kita tambah baiki cash flow kita, barulah kita add on. Barulah add on medical card ke, hibah takaful ke, apa-apa pun repair dulu cash flow. Ada emergency fund dulu. Okay, sebab emergency fund ni dia boleh datang anytime. Okay, nak tanya soalan susah sikit lah. Bukankah 10-10 ejen takaful tu sepatutnya tahu situasi orang ni, gaji dia 1,700, dia dah mengaku sebulan dia kena bayar 1,800.
Dia nak check out duit kat mana? We never ask. Oh, tak tanya? Masa saya jadi ejen tengah firm, we never ask gaji dia berapa. It's a sensitive question. Kita cuma bagi quotation. Sensitive kita kata ini penting. Ini penting ni, you kena ambil ni. 300, wah baki gaji dia RM30 je. So never ask We never ask. Unless you are licensed financial planner. Such as yourself yes, sekarang saya licensed financial planner. So I memang kena tanya. Sebab the first step we do, yes, cash flow. Cash flow dulu. Yes, the first step we do ialah isi semua cash flow. Tabulate all the cash flow daripada gaji. What is your expenses? What is your everything in there? Baru tahu sebenarnya you kena add apa, you kena buang you ada kebocoran kat mana, tampal kat mana, apa yang boleh eliminate, apa yang boleh reduce. Penambahan tu termasuklah takaful ke medical card ke? Anything lah, kita akan tengok lah. So medical card dia macam ni, dan kita suggest apa yang terbaik based on cash flow. So itulah perbezaan antara takaful agent dan juga licensed financial planner.